Alamak. Duduk relax tengok IG, nampak cerita sana sini. Ada yang gaduh suami isteri, mentua menantu iri hati. Banyak isu kontemporari, hala tuju tercari-cari. Alamak. Ayo kita buka minda, hormati antara kita, kupas masalah bersama. Ayo kita. Alamak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian, selamat datang ke episod ketiga The Alamak Stories. Bersama saya Ustazah Kalsum Isa dan Ustazah Nadia Hanim. Apa khabar Ustazah? Baik, Alhamdulillah. Para penonton sekalian, selamat datang lagi. Terima kasih kerana bersama kami dalam episod ketiga kami. Penonton sekalian, The Alamak Stories adalah rancangan terbitan Pergas TV Originals yang bertujuan untuk memupuk kesedaran dalam diri masyarakat kita akan hal-hal yang berlaku dalam masyarakat kita. Pada masa yang sama memberi panduan kepada masyarakat kita yang berasaskan syariah Islamiah. Dan juga ia bertujuan untuk menyemai sifat dan semangat proaktif, positif, objektif dan kekitaan dalam diri kita semua dalam sama-sama menghadapi masalah ini, insya-Allah. Jadi ustazah sekalian, The Alamak Stories episod ketiga ini, alamak ayah tidak berikan vaksin ataupun tidak mengizinkan untuk bervaksin. Jadi saya akan berkongsi mengenai satu cerita ini. Okey, kita elakkan menggunakan nama sebenarlah. Seorang wanita dalam jangka usia 20-an, kita letaklah Ros. Beliau ingin untuk bervaksin kerana ingin mencegah dari penularan ataupun dijangkiti oleh COVID-19. Namun walau bagaimanapun tidak diizinkan oleh ayahnya. Kerana apa? Kerana ayahnya mendengar kabar-kabar angin bahawasanya vaksin ini adalah satu perkara yang amat berbahaya dan patut dijauhi. Jadi ustazah sekalian, soalan pertama saya, apakah kedudukan vaksin dalam Islam? Silakan ustazah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih pengurusi majlis kita, ustazah yang saya kasihi. Alhamdulillah kita dah dengar soalan tu yang diberikan kan. Tapi saya rasa kan orang yang paling baik sekali untuk nak menjawab soalan vaksin ni kan, kerana punya pengalaman yang banyak kan tentang vaksin ni adalah ustazah kita ni. Silakan ustazah. Ceritakan pengalaman. Storytelling ya Ustazah. Storytelling. Okay, InsyaAllah saya cuba. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Para penonton sekalian, sebenarnya saya tak ada ilmu yang banyak berkenaan vaksin. Saya bukan seorang doktor, bukan seorang pakar. Namun saya adalah seorang ustazah yang pernah dijangkiti COVID-19. Dan ketika itu saya tak ada vaksin, diberikan vaksin. Kerana apa? Kerana memang awal-awal waktu tu memang belum dikatakan pandemik pun. Waktu tu belum ditutup, borders belum ditutup. Jadi saya pun dijangkiti COVID-19, saya tidak divaksin kerana belum ada vaksin ketika itu. Dan menurut doktor saya antara golongan yang sakit saya teruk. Kerana saya COVID itu, kuman itu, virus itu, dia merosakkan beberapa organ. Waktu tu saya ada pneumonia, jadi memang langsung saya tak boleh bernafas ketika itu sampai saya perlu diberikan oksigen. Dan kemudian beberapa organ saya pun terbabit samalah, terkesan. Dan kalau tanya kepada saya, ustazah sakit tak? Sangat sakit. This is real Real It's real. Sakitnya. Betul ustazah. Betul, maksudnya bukan sesuatu yang saya orang yang tahan sakit, sebab saya selalu sakit. Tapi tidak bila boleh dibuat main-main. Tak ada. Langsung. Boleh. Maksudnya itu sesuatu yang
langsung benar, ada kebenarannya, bukan saya buat-buat dan bukan saya ni lembek, tak kuat sakit. Saya orangnya kuat, senang sakit dan kuat menahan sakit, dan ketika itu betul-betul saya tahu ini memang satu sakit yang berbahaya. Lain daripada yang lain. Dia sama macam H1N1 juga Ustazah. Waktu tu ni virus-virus yang dia attack lungs. Itu memang bila begitu dia susah nak nafas, kita bernafas saja, tunjukkan betapa hebatnya ataupun dahsyatnya, bahayanya penyakit itu, virus dia ini. maknanya atas daripada semput gitu lah. Lebih lah. Ya betul. Dia semput. Pasal ada orang semput pun susah nak nafas kan. Dia rasa dia macam gini Ustazah, kalau saya boleh kongsikan dia seperti waktu kita nak bernafas ni yang Ana rasakan saya rasakan sendiri waktu nak bernafas tapi tak boleh nak bernafas. So dia kita dalam keadaan tenggelam tapi di daratan. Ya Allah. Tenggelam daratan. Kita kalau tenggelam dalam air kan kita dapat rasakan air itu masuk. Ini kita tenggelam di atas daratan, kita tak ada seakan-akan tak ada oksigen masuk ke dalam kita. Sampai bibir biru, muka mungkin biru, saya tak pastilah, tapi waktu tu memang ahli keluarga saya nampak bibir saya dah biru. Saya dah sampai saya sudah buat gini dah. Maksudnya saya dah anytime saya boleh ni, dan kemudian saya pingsan tak sedar diri. Ya Allah. Seperti itu, rasanya seperti itu. Jadi memang bahaya. Kalau nak tadi soalan Ustazah Zahra, jadi dari pendekatan Islam macam mana, hukum Islam bagaimana. Jadi Islam ini sebagaimana kita biasa dengar dari para asatizah di Singapura khusus, para asatizah cuba memberitahu, menyebarkan maklumat tentang bahayanya penyakit ini, kerana mereka bukan sembarangan menyampaikan, mereka dah mendengarkan dari pakar. Dan setiap bahagian itu ada pakarnya, dan pakar di sini pakar perubatan, pakar kesihatan, dan mereka sendiri mengatakan ianya bahaya. Kemudian ada proses, kita sebutkan proses mengeluarkan hukum ataupun fatwa, yang mana pihak religious authority yang pakar dalam bidang agama, mereka bukan ikut suka-suka mengeluarkan fatwa hukum, tetapi mereka melalui beberapa proses berjumpa dengan pakar-pakar yang lain, bertanyakan kepada mereka, kemudian melihat statistik yang ada pada mereka, melihat segala kajian yang mereka dapati, kemudian mereka buat keputusan. Dan dari kajian-kajian yang diberikan oleh para pakar, apa yang mereka dapati adalah ini adalah satu penyakit, satu virus yang bukan sahaja membahayakan diri seseorang itu, bahkan membahayakan orang di sekeliling mereka. Itu yang menjadikannya lebih parah lagi. Dia kalau bahayakan diri kita sendiri itu lain cerita, lain halnya. Mungkin fatwa tak sampai macam keluar. Sakit lain, misalnya semput kan, kita bahayakan diri kita. Ya betul, kita tapi tak jangkit orang lain. Jadi bila mereka dah mendengarkan, kemudian mereka menggunakan kaedah maqasid sebagai contoh. Dalam Islam kan kita ada beberapa objektif yang mana ianya perlu memelihara beberapa hal, dan dalam hal vaksin ini ianya memelihara hifzun nafs, memelihara jiwa. Dan jiwa ini bukan jiwa orang yang bakal kena, bahkan orang yang sekeliling mereka. Dan di sini ada juga yang namanya la darar wa la dirar, tidak memudaratkan diri kita dan jangan memudaratkan orang lain. Dari itu, dengan berpandukan, panjang lebar dah ada fatwanya, panjang lebar kenapa ianya kenapa fatwa dikeluarkan menjadikan vaksin itu sebagai paling kurang harus, tapi kalau pada situasi yang kemudiannya orang tu kalau tak ambil kerana dia frontliner sebagai contoh, atau dia dalam pekerjaan yang boleh menjezakan orang ramai, menjadi wajib. Jadi semua fatwa yang kita lihat bukan saja di Singapura, kita lihat di negara lain. Kita ada di negara jiran kita, Asia Tenggara, hatta seluruh dunia. Kita membacakan fatwa mereka. Darul Ifta di Mesir sebagai contoh, mereka ada satu persidangan antarabangsa dan mereka menyatakan seperti ini. Vaksin itu adalah harus hukumnya dan ianya menjadi wajib. Pada keadaan yang mana orang itu kalau tak ambil vaksin memang boleh menjejaskan orang sekelilingnya. Kerana orang itu bekerja dalam keadaan yang memerlukan orang ramai di sekelilingnya. Jadi tidak ada yang mengatakan, oh vaksin itu haram. Tidak, dia antara harus
dan wajib. Jadi kalau nak tanya tentang pendekatan Islam, itu pendekatannya. Macam mana boleh suka-suka keluar hukum gitu? Bukan suka-suka. Ianya melalui proses. Betul tak Ustazah? Melalui proses yang sangat ketat. Dah banyak kali lah. Banyak kali proses. Banyak kali proses, exactly. Banyak kali. Banyak kali persidangan dihadiri, mesyuarat demi mesyuarat. Ya, memang benar kita ada yang mengatakan saya tak nak ambil sebab takut mendaruratkan diri. Ini yang namanya la darar. Tapi di sini kalau dia sebutkan mendaruratkan dirinya sendiri. Nah, di sini kita perlu ambil tahu, ya ke betul mendaruratkan diri? Maka mesti baca, mesti mengkaji, mesti mendengarkan para pakar kata apa. Dan takkanlah bila perkara itu, vaksin itu memudaratkan, kemudian pakar saya saja minta ataupun kerajaan saya saja dah tahu memudaratkan kemudian nak juga. Tak ada. Jadi mereka akan kaji lagi. Jadi kaji lepas kaji. Kemudian ada sebagai contoh, ada kesan, ada tanda. Mereka dapat tahu. Mereka kaji lagi, ubah lagi. Bukan semua pun perlu. Ada yang memang tidak boleh. Ya. Kan? Yang jadi, tak boleh maksudnya immune compromise. Dia ada penyakit-penyakit lain yang tidak membolehkan. Jadi ada situasi yang memang nak pun tak boleh. Kan? Kerana pakar pun ataupun doktor mereka, doktor yang menangani isu kes-kes tertentu ni melihat mereka ini boleh terima ataupun tidak. Bukan semua kan. Tapi kadang-kadang first dose tu boleh menilai lah badan tu boleh menerima ataupun tidak kan. Cuma nak dengar semua kata-kata secara kita putuskan yang dia boleh membawa kepada kesan, kebanyakan tidak terjadi kan. Segelintir, kes-kes segelintir macam itu. Jadi kalau ikut kajian kita baik Islam pun kita nak melihat jumlah yang besar lah. Kan kes-kes terpencil ni kita balikkan kepada individu. Kita menghukum secara keseluruhannya, bukan kes-kes individual lah. Kan dan kita boleh tengok lebih banyak yang survive daripada yang mudarat. Memang ada yang mudarat juga kan. Ya, betul. Kita tahu. Itu memang kita tak nafikan, cuma bukan maksudnya bila dah mudarat terus kita dipaksakan untuk diteruskan, tidak yang seperti itu. Dia ada kajian kita tak lain. boleh hukumkan semualah. So kalau dari sudut statistik mereka melihat bahawa kebaikannya itu melebihi yang ini yang segelintir kemudaratan. Lepas tu Zaza dah ambil vaksin kan? Dah, alhamdulillah. Cuma saya satu kali aja. Booster saya perlu booster je. Sebab saya sudah ada waktu dah ada antibody-nya, jadi saya ambil satu kali. Jadi itu memang itu kelebihannya jugalah kan. Pasal itu maknanya proses. Proses kalau immune system sudah ada dalam badan pada awalnya, so dia tidak perlu ambil macam orang lain. Bagi mereka yang tidak pernah kena awalnya, maka seperti Ustazah ni yang beliau lalui, maka dia kena ambil vaksin 2 lah. Jadi secara dasarnya vaksin itu dibenarkan dalam Islam. Ia dibenarkan. Memang kalau kita perhatikan semua fatwa ataupun semua hukum yang dikeluarkan oleh religious authority yang seperti itulah. Dan again, prosesnya tu bukan sembarangan. Bukan kosong-kosong dah Ustazah. Tak ada kajian. Kita boleh lihat fatwa MUIS juga. Saya bacakan satu yang dalam fatwa MUIS misalnya didatangkan dengan satu hadis. Di sini disebutkan Nabi SAW bersabda yang bermaksud, wahai Rasulullah, apakah kita perlu berubat? Ni sahabat bertanya, seorang ahli badui, seorang Arab badui bertanya kepada Nabi, wahai Rasulullah, apakah kita perlu berubat? Nabi bersabda, berubatlah kerana sesungguhnya Allah tidak menurunkan penyakit kecuali pasti dia menurunkan penawarnya. Kecuali satu penyakit iaitu tidak ada ubatnya. Mereka bertanya lagi, apa itu? Nabi SAW menjawab, penyakit tua. Ataupun matilah, mati memang tak ada ubatnya kan. Dan juga kita boleh nampak bahawa Islam tu mengajar kita untuk optimis, berfikiran positif, cari obatnya, melainkan tidak ada ubat. Kan ada Zahra tu pun mungkin ataupun Ustazah pun tahu bahawa ada setengah penyakit yang tak ada ubatnya kan. Jadi kalau tidak ada obatnya, kita tidak doktor pun kadang-kadang cakap tidak ada ubat, jadi bersabar saja kan. Tapi ada kalau doktor cakap ada ubatnya, kita kena ambil
Jadi kita kena usaha untuk ambil. Betul, kena usaha untuk ambil. Dengan yang, minta maaf Ustazah, apa yang Ustazah tadi tanya saya pasal saya dah ada antibody kan sebab kena. Jadi dia seperti ni Ustazah, saya waktu kena saya tak ada vaksin. Betul. Bila saya tak ada vaksin, virusnya betul-betul memberi kesan yang kesan pendek dan kesan panjang. Dan kerana saya tak divaksin ketika itu, saya tak ada vaksin, jadi saya immune sistem saya sendiri melawan. Memang tak ada ubat. Memang tak ada ubat. Jadi immune sistem saya melawan. Tapi bila immune sistem saya lawan, itu yang kemudiannya of course saya ada antibody, tapi pada waktu yang sama virus tu dah pun memberi kesan merosakkan beberapa bahagian, dan saya sampai sekarang sebenarnya jangka panjangnya dah setahun lebih. Baru-baru ni Ustazah saya jumpa doktor saya di bahagian infectious disease kan. Saya beritahulah kerana dah berapa saya sakit tak habis-habis ni. Kemudian dia kata, Nadia, saya berani nak beritahu anda bahawa anda sedang mengalami long COVID kerana sampingan dari virus itu yang dah setahun lebih. Tapi sampingannya hebat sekali kerana waktu saya dijangkiti, saya tak ada apa yang boleh boost saya punya immune system. Tak ada vaksin benda yang boleh membantu dalam. Jadi memang kesannya sampai sekarang lah. Sampai sekarang. Jadi kalau sekarang ni alhamdulillah kita dah ada vaksin, dan kemudian dah ada kajian beberapa proses yang kemudiannya kita ambil, bukan kita meyakini vaksin itu. Jangan salah faham. Jangan salah faham, kita bukan meyakini vaksin itu. Kita meyakini 100% Allah. Allah yang memberi sakit, Allah yang memberi ubat, Allah yang menyembuhkan. 100%. Tak dinafikan, itu memang setiap vaksin yang keluar pun tidak ada satu jaminan. Ya, betul. Tapi dia tak boleh kena lagi ke dan sebagainya, betul. Kan. Yang macam Ustazah tadi katakan, sekurang-kurangnya kita tahu ini sesuatu yang boleh membantu kita, yang kita usaha untuk mendapatkan. Dan waktu kita ambil, kita baca doa juga, Bismillahirrahmanirrahim. Saya waktu ambil vaksin kan, dan ramai antara kita yang ambil vaksin, kita baca Bismillahirrahmanirrahim, yang Bismillahirrahmanirrahim sampai selesai. Betul. Jadi maksudnya tu kita yakin kepada Allah, tapi ini vaksin adalah usaha buat diri kita sendiri yang kemudian dah ada kajiannya. Dan sebagai contoh, saya teringat tentang vaksin yang pertama yang dikeluarkan waktu tu abad 18. Waktu itu sebenarnya yang dah mulakan vaksin adalah orang-orang Islam pada zaman Ottoman, Uthmaniyah, zaman Ottoman. Uthmaniyah itu abad 18, yang kemudian mereka waktu itu panggil inoculation. Mereka tak menggunakan vaksin, nama vaksin itu, tapi mereka gunakan kaedah yang sama seperti vaksin, dan itu dimulakan pada zaman Uthmaniyah oleh orang-orang Islam yang kemudiannya diambil oleh Barat, dan kemudian mereka namakannya sebagai vaksin. Dan virus yang pertama yang mendapatkan vaksin adalah smallpox waktu itu. Dan kita pun ambil juga dulu. Smallpox zaman Ustazah dia siapa yang 1980-an ke atas kita tak ambil lagi. Jadi kita siapa yang umur lahir tahun 1980 ke atas, kita tak ada vaksin sebenarnya. Vaksin untuk smallpox. Banyak penyakit yang didahului zaman-zaman dulu tu banyaklah, macam-macam. Polio betul. Polio ada setengah negara-negara Afrika mesti kena ambil polio pasal peratusan untuk mengelak daripada kemudaratan daripada diri sendiri. Anak yang lahir. Polio tu untuk ibu-ibu tu kena makan untuk memastikan anak-anak yang lahir tu tidak kena penyakit polio tu. Tu vaksin untuk ibu-ibu lah. Sekarang ada vaksin untuk mereka-mereka yang muda dalam umur dalam menengah gitu, untuk vaksin kanser ovari. Jadi itu pun ada. Jadi memang vaksin memang ada, kadang-kadang ada kesan sampingan lah. Kita pun faham. Dulu anak-anak kita ambil vaksin pun ada mesti demam. Demam kan. Tapi kita tak boleh cakap mesti demam lah. Ada orang demam. Tu kadang-kadang ada, macam kita buat sekarang juga, kita belum ambil, kita dah makan Panadol dulu. Padahal kita tak tahu kita akan demam ke tidak. Kan? Tapi kita dah makan dulu. Tapi dia pun it's a form of usaha juga. Betul lah. Dia nak prevent supaya dia tak kena. Macam gitu kan. Tapi bila kita belum sakit, kita makan dulu. Pun bermakna kita tak tahulah whether vaksin ni akan memberikan kita demam ataupun tidak kan. Pasal kadang-kadang Ustazah dah makan dulu. Kan? Mungkin dia vaksin dia tak demam. Tapi dia cakap saya ni sebelum vaksin saya dah makan Panadol dulu. Itu
maknanya kalau kita buat kajian itu tak berapa, kita tak dapat natijah yang betul lah sebenarnya kan. Dia macam sediakan payung sebelum hujan. Betul. Tapi Hujan tak hujan kita pun tak tahu, tu takdir Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita sediakan payung saja supaya tak basah. itu tak apa Ustazah Zahra. Tapi kalau kita nak buat satu penilaian result, cara itu tidak efektif lah. Bermakna itu payung kan, tapi ini maknanya misalnya orang kata, aku dah makan Panadol pasal aku tak demam. Kemungkinan besar awak tak makan, mungkin awak tak demam juga, tapi kerana assumption jadi itu tidak boleh jadikan penilaian lah yang benar, yang betul. Jadi berapa banyak orang yang tak makan Panadol dan dia ambil vaksin dan dia tidak demam. Ada juga. Tidak begitu. Ana tidak makan Panadol sebelum dan selepas. Masya-Allah. Ana nak cuba tengok macam mana. Alhamdulillah tidak sebelum dan tidak selepas pun Ana makan. Jadi kalau orang kata mesti vaksin mesti demam, itu tidak benarlah. Kan? Tapi apa yang jadi pada Ana tidak boleh menjadi satu kayu ukur ataupun result untuk semua orang. Ya, betul. Kan? Masing-masing badan. Masing-masing punya badan. Jadi sebabkan itu Ana tak wawarkan pun, saya tak ambil apa-apa pun, saya tak sakit pun. Tidak boleh cakap gitu. Kan? Kerana ada setengah orang demam juga. Walaupun dia balik, dia tak makan sebelumnya, tapi dia balik dia rasa demam, tu dia makan. Dan kebanyakan mereka simptom-simptom dia ada kan. Bila kita buat vaksin ada simptom-simptom sudah diberitahu kan. Lepas tu dia bilang kalau demam berterusan kena hubungi pihak hospital ke apa kan. Maknanya kesan sampingan tu mesti ada. Memang ada kebanyakan orang kena. So orang-orang yang seperti kita yang sikit-sikit ni sama juga yang macam saya cakap tadi, jumlah yang sedikit-sedikit ni tidak boleh kita ambil sebagai pukul sama rata. Yes. Macam itu kan. Itu tidak betul lah. Cara penilaian tu tidak betul. Kan kita nak tengok kesan-kesan yang ramai, apa yang terjadi pada semua orang. Itu kesanlah yang perlu kita berjaga-jaga. Jangan sampai termasuk ataupun jangan sampai seperti apa yang Ustazah alami kan, jangka panjang kesannya. Itu yang kita tidak mahu kan, betul jadi kita rasa dari segi hukum semua kan, sampaikan dalam Quran cakap jangan ledahkan diri kamu kepada kebinasaan. Sedangkan kita ada ubat tersebut, kita perlu ambil lah. Jangan pula nanti kadang-kadang kita dah teruk Ustazah, nanti kadang-kadang kita menyalahkan banyak pihak menyalahkan apalah aku lah kena macam gini. Itu semua ada pun tidak bagus. Padahal kita tidak mau usaha pada awal, tapi kita menyalahkan takdir, menyalahkan orang-orang, semua menyalahkan macam-macam hal Tapi kita sendiri sebenarnya tindakan kita tidak ke arah untuk mencari ubat dan juga positif lah jangan negatif sangatlah dalam memahami ini. Jadi itulah balik kepada senario yang tadi tu kan. Bagaimana Rose ingin mendekati ayahnya yang tidak mengizinkannya. Dia takut kalau dia tetap ambil vaksin untuk kesihatan dia, tapi melanggar perintah ayahnya, dia dikategorikan atau digolongkan sebagai anak derhaka. Betul tak Ustazah seperti itu? Yang sampai sini bila kita bila masuk ke senario ini pula tentang aqul walidain ataupun durhaka terhadap ibu bapa. Rose umurnya 20 tahun, dah besar panjang lah. Kemudian dia nak ambil vaksin, ayahnya kata jangan ambil sebab ayah dah dengar berita-berita sekian-sekian. Walaupun berita itu tak tahulah benar ataupun tidak. Tadi Ustazah kata kabar-kabar angin. Mungkin fake news juga. Kebanyakannya tu memang yang seperti itu. Kebanyakan, tapi saya tidak kata semua. Dan Rose kata, tak ayah, saya nak ambil juga. Ayahnya kata, kalau engkau ambil bermakna engkau durhaka. Jangan. Itu berat dia punya word tu. Jadi Rose dah rasa macam mana ni? Ni yang kita nak berikan pencerahan. Jadi di sini wahai Rose, wahai Rose, dirimu tidak berdurhaka terhadap ayahmu. Di sini apa yang kita boleh lakukan untuk Rose, sila teruskan ambil vaksin. Apatah lagi kalau Rose ini memang bekerja dalam keadaan yang memang disuruh. Terdedah disuruh. Terdedah kepada frontliner terdedah. Betul, frontliner. Ataupun dia sekarang guru-guru pun kan dekat Malaysia kan kalau guru-guru tak ambil tak boleh datang ataupun sekolah. Ataupun mereka yang banyak jumpa orang.
Ya, betul. Jadi memang kita tahu kerajaan kita tak mewajibkan, tapi sampai keadaan yang dia perlu ambil, dah jadi kewajipan dia. Dah jadi memang kerajaan tak wajibkan, tapi dah jadi kewajipan dia untuk ambil vaksin. Dan adakah dia durhaka walaupun ayahnya kata jangan ambil, kalau kau ambil kau durhaka? Jawapannya tidak, kerana di sini dah ada hukum. Kerana di sini dah ada hukum, dan hukumnya adalah harus ataupun wajib. Bukan sesuatu yang kemudian tidak ada hukum harus dan wajib. Dan kenapa ianya menjadi hukum seperti itu? Bukan kita berani nak sampaikan. Ini para ulama yang disepakati yang seperti itu. Kerana ianya bukan tentang diri kita ni. Bukan tentang diri kita ni, tentang orang lain di luar sana juga. Kalau kita memudaratkan mereka, nanti kita bolehlah, mungkin kita tak sakit sangat, tapi orang lain mungkin sakitnya lebih parah lagi. Seperti yang tadi saya nak kembali kepada yang smallpox yang Ustazah tadi itu kan zaman Ottoman. Smallpox ini ketika dijangkiti, waktu tu belum ada vaksin, itu dari 10 orang 3 akan mati. Berarti macam mana nak dapatkan immune system? Betul, immune system kita boleh lawan. Immune system kita boleh lawan, tapi tak semua boleh lawan. Betul. Jadi antara 10 orang yang boleh lawan, 3 perlu meninggal dulu. Jadi bayangkan kalau ada 10 million orang, berarti kita biarkankan 3 million untuk mati dulu ke? Tak, jadi kita tak nak berlaku seperti itu. Kita memudaratkan 3 million orang ini yang boleh, kalau kita ambil vaksin mereka boleh hidup sama juga, tapi kita seperti kita korbankan mereka sebab kita nak cakap kita biarkankan immune system kita saja yang melawan. Adakah itu adil? Tidak. Dalam Islam tak benarkan seperti itu. Kerana itu ada hifzun nafs, menjaga diri, menjaga nyawa, bukan untuk diri kita sendiri, untuk orang di sekeliling kita juga. Jadi di sini Rose, buat pasal Rose pula, Rose, bapanya tak berikan, dan dia merasakan dirinya durhaka. Tidak, sama sekali tidak. Apa yang dia lakukan adalah kewajipan buat dirinya, dan bukan buat dirinya saja, bahkan untuk orang di sekeliling dirinya. Bapanya masih tak nak ambil, kita tak boleh nak paksa. Tapi orang-orang seperti ini, mereka pastikan je lah diri mereka itu jangan banyak sangat, maksudnya tu berada dalam keadaan keliling orang yang ramai yang kemudian dirinya boleh jangkit. Di sini kan ada, saya baru terbaca, mereka buat kajian Ustazah, siapa yang dah vaksin, mereka tidak menularkan virus itu seperti mana orang yang belum vaksin. Memang ini kajiannya kajian benar, bukan hoax. Mungkin orang yang tak suka vaksin kata ini conspiracy theory. Tidak, ini dah seluruh globally dah berkata seperti itu. Jadi ianya bukan hoax. Memang siapa yang dah vaksin, penularan virus itu tidak sekuat siapa yang belum divaksin. Jadi siapa yang belum vaksin, diorang kan ada tunjuk carta, tak silap masuk CNA hari itu saya tengok, dia punya virus loadnya banyak dan mudah untuk sampaikan. Sebab tu siapa yang belum vaksin, mereka perlu isolated 14 hari. Tapi kalau siapa yang dah vaksin, kurang dari itu. Sebab virus yang siapa yang dah vaksin tu lebih kurang, lebih susah untuk menular dari orang yang belum vaksin. Jadi kalau siapa yang belum vaksin, ya betul, itu adalah kehendak ataupun decision anda, dan memang tak ada orang boleh paksa. Silakan, tapi ingatlah apapun, kalau misalnya kerajaan mengatakan tak boleh masuk shopping center kerana situ orang ramai, kemudian jangan komplain. Kerana di sini kerajaan nak menjaga orang ramai, bukan menjaga anda seorang saja. Sebab tu kita tak kisah orang tu kata saya tak nak ambil vaksin, okey, tapi mudah-mudahan dirinya tu sihat walafiat terus. Kita doakan mereka tu bapa Ros sihat walafiat terus. Kalau boleh bertanggungjawablah. Kalau sakit jangan keluar, takutnya kalau sakit tu datang dari virus, dia boleh menularkan. Kalau dirinya tu boleh baik, alhamdulillah. Tapi kalau orang lain, kesiannya mereka, siapa sekarang bertanggungjawab sekarang, yang seperti itu. Jadi Ros, ceritanya sekarang, adakah Ros berdurhaka terhadap ayahnya? Jawapannya tidak, sama sekali tidak. Bahkan Ros sedang bertanggungjawab ke atas diri Ros dan juga orang lain di sekeliling Ros. Saya nak tambah dalam bab tu. Dalam hukum kita nak mentaati satu arahan, misalnya dia terbahagi kepada dua lah yang saya boleh nampak. Satunya adalah adakah dia hukum agama ke tidak, ataupun dia satu hukum dunia.
Saya bawa satu contoh. Pada zaman Nabi ada yang Nabi lihat seorang sahabat tu dia kahwinkan pokok dengan pokok jadi pada waktu ketika itu Nabi cakap mana kahwinkan pokok dengan pokok ni macam mana pula kan. Tapi dia tak cakap dengan Nabi nanti. Nabi tengok hasilnya dulu. Maka setelah tengok hasilnya nampak apabila pokok itu dikahwinkan dia lebih baik, bagus. Maka apa yang Nabi sebut, kalau tentang urusan dunia kamu lebih tahu, tapi kalau tentang urusan agama balik kepada Al-Quran dengan Sunnah dan apa yang sudah Allah terangkan hukum-hukumnya. Sekarang berkenaan dengan mematuhi arahan. Jika arahan tu datang bukan tentang agama, ni adalah tentang kehidupan, perubatan dan sebagainya. Kita dah tahu tadi, kita dah bincang tentang hukum semua. Hukum clear, semua orang tahu. Cuma balik kepada keputusan individu masing-masing. Dia nak pilih yang mana. Kan? Jadi kalau kita misalnya tentang ini adalah tentang kesihatan, sedangkan misalnya kita ada beberapa option lah. Misalnya kalau dia ambil pun dia boleh tunjukkan kepada ibu bapa dia bahawa insya-Allah sihat dan dia boleh jaga diri dia. Kemudian boleh ambil beberapa precaution lah jadi dia boleh tunjukkan. Dan mungkin pun dia boleh tunjukkan, mungkin saudara mara ada yang ambil, berikan bapaknya satu assurance bahawa benda ini bergantung kepada individu yang lain dan kita harus berserah setelah kita usaha, berserah kepada takdir. Itu adalah tanggungjawab kita untuk memahamkan orang tua kita. Dan juga bila kita ambil vaksin, kita dah tengok seperti itu, kita janganlah misalnya agak mungkin lemah depan mak bapak kita. Itu cara diplomatik lah. Bagaimana kita nak kena tunjuk juga yang kita ni alhamdulillah sihat, ataupun mungkin kita perlu ke suatu tempat dulu untuk kita tenangkan diri, untuk mungkin kan sekarang kan ada orang isolate dekat dalam hotel dulu, bertenangkan diri dulu dekat hotel misalnya, sampaikan keadaan sihat baru balik ke rumah. Jadi bila bapak tu tengok alhamdulillah anak aku sihat, jadi itu salah satu cara bagaimana untuk kita nak meyakinkan ibu bapa kita, kerana ini adalah urusan dunia. Bukan masuk tentang urusan akhirat. Kalau misalnya dia suruh kita solat yang kita tak nak, barulah kita berdosa. Menyalahi perintahnya. Kan la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Jangan taat kepada manusia jika dia bermaksiat kepada Tuhan. Tapi ini bukan against misalnya sampai derhaka. Ini untuk maslahat kehidupan dan kesihatan individu. Kita pun nak beritahu kepada semua yang ada hadir, yang tengok program kita pada hari ini, baik anak ataupun baik ibu bapa. Dalam urusan ini berilah kita kelonggaran kepada semua untuk memilih sendiri untuk maslahat masing-masing. Janganlah sampai ke tahap ni pun kita kontrol anak-anak kita. Jadi berikan mereka buat keputusan sendiri, kerana kebanyakan dalam kehidupan kita ini perlu kita berikan setiap orang cara untuk mereka mengatasi masalah masing-masing. Tidak boleh terlalu terkongkonglah dalam perkara ini. Dan juga tadi Ustazah ada sebut tentang orang yang tak vaksin kan. Kadang-kadang bila pemerintah keluarkan kenyataan, kalau tak vaksin tak boleh ini, tak boleh masuk mall gitu, kadang-kadang kita cepat melatah pula, naik darah pula. Aku tak boleh masuk. Barulah kita tengok keluar kenyataan, ramai pula yang ambil vaksin kerana tak boleh masuk pusat shopping mall apa semua. Bermakna kita ni dalam menilai penyakit ini, adakah kita bergurau ataupun main-main? Bila kita disekat untuk masuk sini, baru ramai pergi ambil vaksin. Kalau tak disekat, tak nak ambil. Adakah kita memandang penyakit ni satu perkara yang remeh-temeh? Sedangkan kita lihat banyak yang sudah terkorban. Ini bukan perkara-perkara yang remeh-temeh, bukan perkara-perkara main-main. Ambil dia sebagai serius. Tak boleh buat kita macam itu. Bila tak boleh masuk, baru ambil. Kenyataan banyak hari apabila pemerintah cakap tak boleh, siapa yang tak vaksin tak boleh masuk, ternyata naik meninggi peratusan orang yang ambil vaksin. Dan juga bising, saya ni hari ni tak boleh masuk lah, sejak lagi esok dia dah tak boleh masuk. Kan? So hari ni balas dendam dulu, pergi ke mana tempat-tempat ni. Tindakan kita tak betul macam itu. Kita adalah orang dewasa, kita ada agama.
agama kita suruh kita berfikir dengan hikmah dan bijaksana dan logik. Janganlah kita letakkan misalnya usaha-usaha orang untuk membantu kita, kita letakkan ke tepi. Kita tak ambil endah. Kita buat main-main. Tak boleh lah Zahra. Macam itu Jadi penonton yang melihat program kita pada hari ini, berfikirlah dengan waras, logik. Kerana Islam tu selaras dengan akal fikiran kita yang waras. Oleh itu jangan main-main lah. Jangan buat-buat main perkara-perkara ni. Alim ulama kita sudah tetapkan tentang fatwa. Sudah jelas tentang hukum. Bagaimanapun kita memandang hukum tersebut, kita kena sesuaikan dengan diri kita. Kita boleh ataupun tidak melaksanakan kalau dia masih dalam rangka fatwa. Tak ada orang boleh mewajibkan lah kan. Betul. Tapi kalau dia berkenaan dengan dia boleh membawa orang tu kepada kebinasaan, dah jadi wajib. Betul. Kan? Betul. Macam gitu. Dia dah sakit-sakit gitu pun dia tak nak juga. Kan? Orang kena heret-heret dia ke apa itu sudah meletakkan diri kepada kebinasaan dan juga boleh membinasakan orang sekeliling. Itu yang kita tak nak. Itu yang kita tak nak kan. Jadi oleh itu setelah 1 tahun lebih ni, kita nak dekat 2 tahun. Betul. Kita sudah sepatutnya boleh buat keputusan yang bijak dan waras. Betul tak Zahra? Betul. Bijak dan waras. Pasal saya pun pada awalnya, pada waktu keluar vaksin Ustazah, kita pun kena hold dululah tengok pasal tanggungjawab kita untuk memastikan kita confident enough. Kita bila dah tengok ada banyak orang ambil, kita satisfied, kita pun buat kita punya research gitu, kita rasa selamat insya-Allah. Teruskan untuk ambil juga. Bukan teruskan pasal nak pergi mall, bukan Zahra. Bukan pasal kita mengajar, kita mengajar, kita ada keluarga. Saya lagi ada orang tua dekat rumah. Jumpa ramai orang Ustazah. Betul. Kita tak nak anak-anak murid kita terdedah. Kita bukan nak tawakal je Zahra. Sifat bertanggungjawab tu harus ada juga betul, lah Ustazah. Betul. Kita nak supaya orang kita jangan pembawa kepada penyakit kepada orang lain Zahra. Macam orang cakap sakit mata jugalah. Kan? Dulu kan kat sekolah sakit mata So takut nak tengok gitu Tapi Zahra dengan Ustazah kan faham bahawa tak semua orang pun kena. Betul. Kan? Dalam kelas kadang-kadang ada satu kan tu sakit mata. Alamak ni mesti semua orang kena. Adakah satu kelas akan kena? Tidak. Kan? Tapi mesti berhati-hati orang tu. Tak boleh datang sekolah. Tak boleh bersama-sama. Ada tak boleh cakap saya datang je lah. Awak tak kena jugalah. Tak boleh. Pada zaman Saidina Umar pun dia tak masuk tempat wabak. Betul. Kan? Jauhkan diri daripada wabak tu seperti engkau jauhkan diri daripada singa. Dapat binatang buas. Jauhkan. Saya suruh. Kenapa? Prevention. Tahu tak? Prevention. Better than cure. Prevention kan. Mestilah. Oleh itu kita tak mau dengar-dengar cakap-cakap orang yang tidak benar lah. Tak mau ikut-ikut. Jadi kita pun disuruh supaya kita dah buat kajian, kita dah dengar banyak pendapat. Dah 1 tahun setengah nak dekat 2 tahun Zahra. Sepatutnya perkara-perkara gini kita sudah settle lah. Jangan ada ibu-ibu bapa yang masih kongkong anak untuk tidak. Dia tak nak, kita tak boleh buat apa-apa. Tapi kalau dia tak nak, dia punya tanggungjawab dia lagi banyak kalau dia tak nak vaksin. Ibu-ibu tua-tua yang lebih-lebih tua ni semua, orang-orang tua kita dia lebih banyak terdedah. Betul. Kadang-kadang dah ambil vaksin pun Zahra, bukan bermakna satu lesen untuk kita keluar je sembarang kat mana-mana. Betul. Betul lah ni responsible lah apa kita buat. Betul. That's the keyword, bukan lesen. Betul. Bukan lesen. Masih lesen. perlu bertanggungjawab juga. Betul. Dapat tanggungjawab, amanah kan depan Allah Subhanahu Wa Taala Zahra amanah, tanggungjawab. Saya kasih satu contoh pada Zahra. Waktu kita ada masa lagi boleh ada insya-Allah. Kita waktu kita cakap tentang pemindahan ginjal pada satu ketika dulu yang apabila umat Islam kita kat Singapura ni tak ramai yang nak jadi penderma ginjal ataupun penderma organ. Tapi ada satu ketika tu bila mereka tu kena sakit pula, serta-merta ahli keluarga buat declare. Kan? Kerana apa? Lebih cepat untuk queue kan, kita kena queue kan. Saya nak tunjukkan bahawa kadang-kadang orang-orang kita ni ataupun kita kenamakan manusia lah, dia bersikap pentingkan diri. Kalau misalnya dia tak sakit, dia tak ada buat declaration untuk donate.
organ. Tapi once dia dah kena sakit aja, serta-merta dia buat declaration untuk derma organ supaya dia Q tu akan lebih diutamakan. Yes. Kan? Tapi pada asalnya kita adalah self-centered. Pentingkan diri. Kan? Kalau kita tak sakit, kita tak declare lah. Tapi kalau kita tak sakit, bukan aku sakit, orang lain. Itu sikap tak bagus. Dalam apa bentuk pun, itu sikap pentingkan diri tidak bagus. Betul. Kan? Jadi kadang-kadang kita tak nak jaga diri, tapi bila kita dah sakit, kita akan salah. Kenapalah aku banyak menderma, aku banyak beribadah, aku banyak pergi majlis maulid, apa semua, zikir banyak, baca Quran banyak. Tak apa, why me? Kenapa masih aku kena? Kan? Padahal daripada first precaution semua kita tak nak buat. Kan Allah suruh kita usaha dulu. Kemudian Faizal Azam fatawakkal ala Allah. Betul tak? Itu yang perlu sebagai manusia orang Islam, ada garis pandu daripada Al-Quran dengan Sunnah, dengan para sahabat pun menunjukkan kita akhlak-akhlak yang baik, ciri-ciri budi pekerti yang baik, dan juga cara menangani isu-isu masyarakat. Jangan pentingkan diri. Masya-Allah. Alright, Ustazah. Ustazah Nadia ada penambahan sebelum kita akhiri? Saya ada sedikit saja nasihat lah kepada mereka, yang boleh mengambil vaksin. Tidak ada alasan berarti tidak immune compromise dan cuma sekadar tak nak ambil vaksin kerana tidak mahu ambil vaksin. Kita sangat galakkanlah, bukan kita di sini sahaja, bahkan para ulama seluruh dunia, mereka menggalakkan untuk mengambil vaksin ini bukan kerana kita percaya vaksin 100%, tidak, kerana ianya adalah suatu usaha. Dan kita kena fikirkan seperti ini. Ya betul, kita rasa diri kita kuat, kita rasa diri kita sihat, kita rasa diri kita, immune system kita mampu untuk lawan jika kita terkena wal'iyadzubillah virus ini. Namun kita mesti faham kenapa fatwa dikeluarkan, kan? Kerana virus ini bukan tentang diri kita. Seperti tadi Ustazah dah nasihatkan, itu nasihat yang sangat baik. Dia bukan kalau mereka tu confident yang mereka punya immune system tu kuat, confident dari sudut mana tu? Siapa yang bikin buat confident level tu confirmation macam mana tu Ustazah? Betul. Jadi mereka nilai dari sudut mana sebenarnya? Ya, betul. Mana kan? Tapi memang kebanyakan yang tidak ambil, mereka rasa confident yang immune system mereka itu cukup kuat kerana mereka mengatakan bahawa Allah dah berikan immune system mungkin tu boleh dia fikir melawan. dia makan ni, dia makan tu, dia makan ni. Mungkin betul Ustazah. Dengan ada yang mengatakan seperti ini orang datang kepada saya sendiri, Ustazah kata, Ustazah kan ada hadis yang mengatakan bahawa Rasulullah SAW dah pun bersabda, setiap pagi kalau kita makan 7 biji kurma ajwa, kita akan dihindari dari racun dan sihir yang seperti itu. Takkan Ustazah tak percaya? Saya kata, apa yang membuat awak merasakan bahawa kita yang ambil vaksin ni tak makan kurma ajwa? Kita pun makan kurma ajwa juga, 7 biji juga setiap pagi, kerana kita tahu hadis itu. Pada waktu yang sama kita pun ambil vaksin juga. Jadi vaksin tu satu usaha yang lain. Jadi di sini kita sebutkan bukan tentang diri kita. Kalau sakit tu kita sendiri yang merana, kita sendiri yang rasa tak menjadi masalah. Tapi kesian orang yang sekeliling kita. Jadi di sini kerana kaedah la darar wala dirar, kita tak boleh membahayakan diri kita, bahkan orang lain juga. Dari situ sangat digalakkan kepada yang mereka yang belum vaksin dan boleh vaksin untuk segera vaksin. Kepada mereka yang immune compromise, itu lain hal lagi. Itu lain cerita tu. Kami mendoakan mudah-mudahan diberikan kekuatan, diberikan kesembuhan, dan dijauhkan dari kemudaratan. Itu memang tak ada, maksudnya kita bukan salah mereka kan Ustazah, sebab mereka immune compromise. Saya pun ada orang-orang datang, saya nak tapi saya tak boleh seperti itu. Saya ada ahli keluarga sendiri yang seperti itu. Betul. Kemudian yang masih tetap juga kata, taklah Ustazah, saya tak nak teruskan, tak nak juga ambil vaksin, terserah juga, terpulang. Kita menghormati apa yang anda inginkan, tapi menghormati orang yang ambil vaksin juga. Jangan kemudian sebarkan berita-berita yang tidak seharusnya, tidak sepatutnya, yang kadang-kadang itu pun ianya menjadi berita yang tidak benar. Betul. Ataupun tidak cukup kajian. Jadi kena
biasakan diri untuk mengkaji. Macam Ustazah Kalsum tadi kata apa, mesti cari tahu. Kita pun awal-awal bukan terus yes ada vaksin, tidak, sebab ini pertama kali saya pun pada awalnya pun resign juga. Ya. Betul, pasal saya masih nak ambil tahu Ya, dulu. ya. Jadi Pasal vaksinnya terhasil quite fast lah. Ya, betul, Kita pun betul. faham, masyarakat Yes, mungkin betul. ada orang yang lebih tahu daripada kita Betul. dalam bidang perubatan dan sebagainya. satu, kita sebagai individu, kita mesti bertanggungjawab untuk belajar, untuk cari tahu, untuk mengkaji. Bukan baca WhatsApp orang, bukan baca forwarded. Tapi seperti Ustazah Kalsum, saya sendiri, saya rasa Ustazah Zahra pun begitu juga. Kita pun cari tahu dan kita ada pihak pejabat mufti yang kemudiannya jumpa pakar-pakar untuk bincang. Barulah mereka rasa confident untuk sampaikan. Dia bukan tiba-tiba je pejabat mufti rasa dahlah kita keluar sebab orang lain negara lain kata harus wajib, kita pun sama. Tidak, mereka jumpa sendiri MOH. Saya tahu prosesnya, saya nampak sendiri prosesnya dan saya tahu ianya, saya boleh sebutkan daunting lepas satu meeting tak habis-habis mesyuarat kerana untuk mendapatkan keyakinan. Dan kita hanya boleh melakukan sesuatu kalau dah yakin sahaja. Kalau dah yakin. Dan kenapa kita ambil vaksin? Kerana kita dah yakin dan kemudian pastinya kita bismillahirrahmanirrahim. Dan kalau kata Ustazah tak yakin dengan Allah, keyakinan tu kita ambil vaksin sebab kita yakin level dengan Allah. Kan? Kalau kita cakap keyakinan, dia banyak level. Dia bukan hanya baca, ambil tahu apa yang kita lihat. Kita bersama-sama dengan orang lain, kita bercakap, kita lihat pengalaman orang, tu semualah yang menambah keyakinan. Sebenarnya tajuk hari ini bukan kita duta vaksin. Kita bukan duta vaksin. Tidak diberi gaji untuk promote vaksin pun. Cuma dalam menjawab soalan misalnya kalau siapa-siapa yang tidak benarkan mereka ambil vaksin, proses dia adalah itu, mengambil tahu dari segi hukum, daripada pengalaman hidup orang-orang yang ambil, supaya dia pasti bahawa keputusan dia itu adalah betul dan bagaimana dia cara untuk menyampaikan kepada ahli keluarga, terutama ibu bapa mereka yang memang belum confident untuk mengambilnya. So itu caranya proses. Bukan kita mainly kita nak cakap pasal vaksin saja, tapi before sebagai orang Islam, sebelum kita sampai kepada matlamat yang kita nak jawab tadi, proses-prosesnya adalah itu. Betul. Ambil tahu, kena yakin tu yang tadi saya sebut, bukan hanya membaca, tapi kadang-kadang Zahra, bila kita tengok sendiri figure orang yang macam gini, saya keluarkan figure orang yang selamat daripada tu kan, itu mungkin akan membuat orang lebih yakin lah. Mungkin Ros ni boleh tunjukkan bapak dia, ni ustazah ni pernah kena, doktor ni pernah kena, orang ni pernah kena, pengalaman dia. Gitulah, itu untuk meyakinkan, cara memujuk ayahnya dengan penuh hormat. Dia tak menderhakai, tapi pada masa yang sama-sama berkongsi ilmu dengan ayahnya. Saya sendiri, saya pernah kena, dan ketika saya kena, saya tidak divaksin dan ianya memberi kesan yang luar biasa terhadap kesihatan saya. Dan dah setahun lebih pun saya masih sakit-sakit juga kerana dia betul virus ni Ustazah, dia betul attack understand. Banyak orang tak survive Ustazah. Alhamdulillah kita masih diberi oleh Allah SWT nyawa masih untuk melihat dunia ni. Ana perasa berkat doa ramai Ustazah. Ustazah sendiri kan kasih kata perangsan, dan ada satu minggu tu Ustazah, satu minggu tu Ana betul-betul tak boleh bergerak dan Ana dah rasa dia rasa sakit yang bolehkah saya survive seperti itu, kerana sakitnya tu tak boleh nafas. Tapi waktu itu kita mesti bertawakal kepada Allah. Pasal dia sajalah yang boleh masih prolong ataupun short term kan kita punya hidup kan, betul. Setelah kita usaha, kita bukan tak pergi doktor, bukan tak masuk hospital tu semua kita lakukan. Cuma nak balik juga kepada Zahra yang bab masyarakat kita perlu menilai bab derhaka tu lah dan word derhaka ni terlalu loose sangat. Even pada mak bapak, pada suami, semua konteks-konteks benda-benda itu, kita mengharapkan mereka-mereka yang mendengar ni menilai konsep-konsep agama tu letak pada tempatnya. Jangan kita sewenang-wenangnya cakap kau tak buat ini haram, kau tak buat ini derhaka.
bukan semudah itu Bukan semudah Oleh itu tanya pada asatizah kita atau asatizah yang ada, rujuk pada mereka apa hukum-hukum tersebut. Jangan senang-senanglah meletakkan derhaka ni sedangkan Allah pun menerima segala taubat hamba-hambanya yang derhaka pada dia pun dia terima apalagi kita sesama manusia Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dapat membantu semua. Kita sama-sama juga mendoakan Ustazah Nadia selalu diberi kesihatan. Amin, amin. Orang-orang yang in a similar situation dengan Ustazah pun insya-Allah diberi kesihatan, afiat. Semua kita doakan. Semoga kembali pulih kita semua dan juga insya-Allah diberi kesenangan dan afiat kepada semua. Amin ya rabbal alamin. Begitulah para penonton sekalian, episod alamat stories ini memang alamak, tetapi alhamdulillah banyak ilmu yang telah kita raih. Itu jugalah tujuan kita adakan rancangan ini untuk sama-sama kita menyemai sikap positif, objektif kita, sikap kita proaktif. Ya, pada masa yang sama juga yang kita telah dengar daripada ustazah-ustazah, kita harus bertanggungjawab dalam apa skala pun yang kita lakukan. Dari segi mengetahui mengenai vaksin, daripada segi kita bermuamalah dengan ibu bapa kita, anak-anak kita dan sebagainya. Dengan itu saya akhiri. Terima kasih Ustazah atas ilmunya, atas pengalaman, perkongsian pengalamannya Ustazah. Semoga semua bermanfaat insya-Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alamak.